Astaghfirullah. Astaghfirullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وعنا على اتباع هداك فلن نضل ولن نشقى يا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم عافنا من سيل الأسقام ومن وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini marilah kita bersama-sama usaha mengenal pasti akan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia, serta mengetahui dan usaha menutup segala pintu-pintu kemasukan syaitan itu dengan sekuat-kuatnya. InsyaAllah dalam buku Hakikat Syaitan Rajim muka 99 insyaAllah ya, kita dapat membicarakan sedikit mengenai dengan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia yang merupakan mangsa kepada syaitan manusia ni. Ketahuilah bahawa hati itu adalah raja yang selaku pengarah hidup manusia. Itulah hakikat sebenarnya. Hati adalah raja ketua kepada segala hidup manusia ni. Seluruh anggota badan manusia menjadi rakyat di bawah arahan raja hati itu.
Iman adalah ruh kepada hidupnya hati itu. Hati itu kalau tak ada ruh, mana tak ada iman, hati mati. Hati itu dia tak boleh nak hidup kalau tak ada iman dari Allah. Allah Ta'ala yang beri iman. Allah ma'atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu bi asyrafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala beri iman pada manusia ni. Nah, bukan boleh beli kedai iman ya. Baik itu maka kita akan beli iman daripada Al-Quranul Karim. Manakala zikrullah, zikir pada Allah, sama ada zikir qalbi yang asalnya maupun zikir pembantu di lidahnya, sebagai pembantu kepada qalbi lidah, ya, adalah penyiram dan penyubuh hati yang beriman. Hati itu kalau semata-mata ada iman, tak ada zikrullah, maka iman tak subuh. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan zikir pada Allah jadi sehat, tenang dan subuhlah oleh hati-hati yang dihidupkan oleh al-imanu billahi wa bi kitabihi wa bil yaumil akhir. Wallahu alam. Itulah hakikat hidup kita, supaya kita kenal gapakah hati, apakah yang menghidupkan hati, apakah yang menyuburkan iman di hati. Setiap raja itu mempunyai kotanya. Tiap-tiap raja dia ada kota dia. Tak ada raja tak ada kota. Yang teguh kota tu, jaga sahabat raja ni merupakan tumpuan musuh-musuh. Segala musuh ni mati raja sah, dan raja mati tak apa, rakyat ya Allah belaka dah. Di sekeliling kota itu mempunyai pengawal-pengawalnya yang gagah perkasa. Itu biasanya ada tentera-tentera di keliling kota tu. Tidak dapat dimasuk ke dalamnya oleh musuh-musuhnya kecuali melalui pintu-pintunya yang terbuka. Ini kita kecek dari segi perbandingan permisalannya ini. Jika tidak dikawal dengan sekuat-kuatnya atau tidak dijaga dengan sesungguh-sungguhnya, tak jaga pintu dengan sesungguhnya, ada apa? Nah, raja dalam dimangsa kepada kelemahan atau kecuaian penjaga-penjaga pintu tadi. Maka syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini hak nak jadi nak jing masuk ke pintu ni. Ia selalu mengintai-ngintai kepada mana-mana ruang atau pintu atau lubang yang terbuka baginya untuk diserang masuk dan menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja itu. Manusia ni sebuah raja lah. Hati ni sebuah raja. Nah, hati raja, bila dia boleh serih hati kat, tak ada apa. Telinga dia turut hati dah. Mata turut hati, kaki turut hati, tangan turut hati. Apabila pintu-pintu itu tidak teguh atau penjaga-penjaganya tidak kuat, dengan sebab ada kerusakan-kerusakan padanya, maka mudah terbuka dan syaitan-syaitan pun selalu mengambil peluang menyerang masuk ke dalamnya. Ini kita buat bandinglah ni. Tubuh pada manusia ni supaya satu kota kepada hati. Tubuh ni, lidah sebagai tentera yang duk jaga masuk ke syaitan ke hati. Otak fikiran ni tentera-tentera belaka tu. Ilmu tentera belaka tu. Ya. Ketahuilah bahawa yang dimaksud dengan kerosakan pintu-pintu itu ialah mempunyai sifat-sifat yang tercela pada hidup seseorang itu yang ada pada diri manusia. Dan itulah lubang-lubang yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan. Nah, puak tahan jaga kota ni ya tak erak. Kalau tak erak juga penyakit banyak tahan. Negara gatik, galik gatik, main gatik. Ya Allah. Ke dalam hati manusia. Dan yang dimaksud dengan penjaga ialah zikrullah yang sering disebut-sebut oleh lidahnya dan oleh akal fikirannya dan oleh hatinya. Zikrullah itulah. Nah, jadi duduk di raja gagah tak gagah hati. Dia raja tu gagah sang kepada anak buah sedak sikit. Tapi kalau raja pun tak erat juga,
Raja dia tak gagah melekat dengan kekuatan iman dia. Sebab itu maka marilah kita pakat tengok pintu dia gapo gatik. Adapun pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia dan dapat menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja kepada seluruh anggota badan manusia. Apabila raja tu dia rusak, cedera, kalah dalam perjuangan yang berdasarkan hidup dunia, ba'dukum li ba'din adu, maka pintunya sangat banyak. Hak itulah kita tak tahu nak tepih lah mana, pintu sangat banyak. Antaranya ialah satu, pintu syirik. Jangan ada syirik. Syirik itu salah satu pintu besar. Jangan ada syirik dengan Allah. Jangan duk wasa-wasa nak tupai hati itu kepada selain pada sesuatu selain pada Allah. Kepada sesuatu selain pada Allah jangan wasa nak tupai sama sekali. Nauzubillah minasyaitan. Syirik dan syak terhadap Allah yang maha kuat, dan syak terhadap agama Allah yang maha sempurna. Allahu akbar. Dua, syirik ini zalim lah. Inna syirka la zulmun azim. Zalim besar sekali. Tak ada lebih zalim daripada syirik. Paling besar. Zulmun azim ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dua, pintu lalai. Lalai, kaya Allah, na'udzubillah, terhadap ya Allah. Tak ada berasa kata Allah duduk bersama dia. Galik, siapa selerak habis perasaan dia duk tupai Tuhan tu. Maka situ tu jadi telanjanglah dia daripada kekuatan Allah. Apabila dia tu tak ada hak tu gak habis ya. Dan lemah iman. Tu ialah belakang tu. Lalai tu mari daripada lemah kamsang dan hati tu baik mari luar tu lemah iman. Itu pintu besar. Pintu besar menurut tertib kita buat ini. Tiga, pintu takabur. Allah, pintu ni tak ada katuk-katuk bagi syaitan. Dia tu gak syaitan sendiri dah. Apabila syaitan sendiri itu bersifat takabur, maka siapa yang bersifat dengan takabur, sombong diri serta melekeh-lekeh kat orang lain, merendah-rendah kat orang lain tu, itu adalah pintu besar bagi kemasukan syaitanur rajim. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Pintu hawa nafsu. Allah, hasad, dengki, denda, kesumat pada orang, hawa nafsu belaka. Oh, pintu-pintu tu gak payah nak katuk, tak batuk tu. Ya Allah, denda kat orang gak. Beci kat orang, hasad dekinya. Pintu lemah badan. Ni masuk syaitan juga. Penyakit. Orang penyakit. Kaya senak perut. Kaya gotu. Kaya goning. Kaya darah tinggi. Kaya kecil manis. Pintu penyakit. Duk hospital. Lemah jiwa. Dalam belakang. Dan sakitnya atau cederanya jiwa tu cedera. La ilaha illallah. Sakit ni ya Allah. Pintu terlampau gembira dengan sesuatu kejayaan dunia. Jadi belopak, tepuk tangan, gapo tu. Jadi masuk pintu syaitan belakang tu. Jadi tamada, kita dah berjaya, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai tu suruh Allahu akbar dah jaya. Apa hamba syaitan. Ya jaya ni yang terbuka pintu syaitan nak masuk. Lalu tu suruh takbir, Allahu akbar, berjaya, Allahu akbar kalau jaya kerja apa-apa. Ya, supaya gapo? Hamba syaitan. Sebab tu pintu dia tu. Jadi dah kita buka pintu tu tapi kita katuk dengan Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tu apa? Insya-Allah. Pintu ujub. Ujub ni mana? Ni bahasa kena ke mana dia seorang terpesona dengan kebolehan diri sendiri. Berasa sakit dia, berasa kena belaka, berasa lebih apa tu. Ujub dia panggil. Heran atas tu hawi kepada dia. Banyak perkara.
Ya lupa pada Allah. Kalau syukur pada Allah tak apa, ingat pada nikmat, ya Allah hari ni masya-Allah mu sihat aku, alhamdulillah. Kalau belah tu tak apa. Nah, hari ni masya-Allah berasa rajin nak sembahyang. Rajin nak sembahyang tu hidayah dia panggil. Berasa nak buat benda molek tu dia panggil hidayah. Berasa tak say buat benda nak hidayah tu dia panggil la hayyu qayyum. Idlal Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Pintu degil. Allah degil ni mana katalah nak menolak al-haq, menolak kebenaran. Siapa baca Quran, baca hadis, royak fikiran betul-betul pun ya tak boleh. Dan kerah hati terhadap kebenaran. Allah. Apa kita duk kacap kerah terhadap apa? Ya Allah, terutama duk kerah menerima Al-Quran. Tak sing ngaji Quran, tak boleh ngaji Quran. Nah, orang mengaji Quran ni salah hak tu pintu besar sekali bagi syaitan masuk. Sebab syaitan ya nak lik ucap orang dekat Quran sekarang. Apabila doa Quran jadi halah lah dia. Bukan halah 100% lagi. Kalau kita duk sempurna terhadap Quran tu ya halah 100%. Tapi kalau duduk sekadar pergi Quran, baca Quran tak halah 100%. Ya benar dia tak sewi kita baca mau kena. Benar dia tak sewi kita faham Quran. Benar dia tak sewi kita berasa nak turut Quran. Tu ya benar tu. Kalau kita duduk Quran dah pun dia benar lagi. Tepat ya benar. Tapi kalau kita potong habis hak dia nak benar tu, sung belakang kena hak ya tu habis. Situ boleh. Duduk Quran jaya kita. Nah, kalau duk Quran semata-mata duk, kadang-kadang pegang. Nah, atau pembaca sikit-sikit, ada bersungguh tak ada nak reti, tak ada bersungguh nak reti. Nak reti Quran adalah hidayah yang terbesar dalam hidup. Tak serti Quran adalah azab yang paling bahaya pada hidup. Ya, tak usah nak reti Quran. Adalah azab Allah dalam dunia lagi sebelum nak temu di akhirat esok. Kerana itu adalah pintu syaitan. Sembilannya pintu bergupuh-gapuh dalam bertindak. Jadi mudah one way, mudah gaduh. Ada pak sikit kak jadi gaduh lomba tak terkalu gitu. Tu kak jejak di syaitan sok dah tu. Ya kena pergi satu gapo masalah ni, tanglak molek lu. Barulah kita mikir terhadap benda tu. Jangan gaduh tak tahu ke mana. Nah, maka itu adalah pintu syaitan dalam bertindak dan melampaui batas dalam bersikap. Sikap dia melampaui. Kalau puji orang, puji melampaui. Jalan juga tu. Kalau kata gapo ke orang, kalau faham bahasa melampaui. Kalau baik, pernah baik dengan orang, baik melampaui hingga sampai lebih pada tabiat sunnatullah. Kalau benci orang benci melampaui hingga lebih pada jalan. Hak lebih tu hak syaitan. Benci kepada benda tak molek bagus, berlebih tu syaitan. Baik kepada benda molek tu bagus, boleh saja lebih tu syaitan. Alhamdulillah melampaui dia panggil. 10 pintu malah. Ni pintu ada belaka tak cak orang pintu ni. Nah, racun syaitan masuk semua ni. Nah, auzubillah minasyaitan. Malah semaya. Malah zikir. Duk saja hari-hari. Kita ni kalau kira sungguh masa kita set, wela sungguh. Kita nak zikir siapa 20,000 kali, tamada sikit lah. Kalau kita pakai set wela kena. Tapi kita tak pakai. Malah. Lalai. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nak baca siapa sekali habis hari boleh Quran. Kalau kita pakai masa kena. Jangan ke sejuh hari kita suruh sejuh hari tu. Nipis, sangat-sangat nipis. Sangat-sangat mudah sejuh hari. Nah, tapi kalau kita pakai berihan wela tak kena. Berihan ciwit mai pen. Wela ke ciwit kai berihan wela mai pen sedangว่าเขากำลังทำลายชีวิตyaทำลายชีวิต Sebab apa? Sebab ciwitคือapa? คือเวลาคือชีวิต ชีวิตคือต้นทุน
นะใครทำลายต้นทุนแสดงว่าเดียวtuกำลังทำลายชีวิตsebab ต้นทุนคือชีวิตนะla ilaha illallah dan suka dipuji orang tuan malah tapi nak orang puji la ilaha illallah naudzubillah minasyaitanir rajim pintu marah ni orang tak erak panggil orang tak erak dia mudah marah orang nafas pandak dia panggil oleh kelipar apa marah selalu orang panggil orang dhaif. Nah, orang dhaif, orang tak ada kuat. Orang kuat tak ada marah orang. Nah, supaya Allah Taala yang kuat, Halim, Halim amat marah. Kalau Allah Taala nak marah, tak ada sahabutlah dunia ni bunuh dia belicing. Nah, kalau Allah Taala tu tak ada Halim, tak ada sifat. Tapi Allah Taala sifat dengan Abdul Halim, hamba kepada Allah yang sangat sabar. Marah ni orang tak erak. Berkelahi patut orang tak erak belaka tu. Kelahi makna tak pandai lik dengan orang. Kelahi makna kata betapa bertemu belaga. Buat apa kita tak lik kereta kita duk belaga, buat apa dengan orang. Nah, lik. Nah, balah ni Tuhan cedera dua perkara. Satunya kalau orang berasa tolak ia tak betul. Ia tak tekan kerana ia rasa tak halah lek ia. Boleh syurga juga orang lah tu. Ya sata ya tak betul sungguh, tak kena berhenti ya. Kalau dia kata dia betul, muhik dia betul, cerak dah dia betul. Tapi nampak nampak karab dah ya berhenti. Hak tu syurga tinggi. Tu ada syurga tinggi. Sebab apa? Nah, orang panggil jauh tarkul mirak min asbab dukhul jannah. Nah, tinggal berkelahi balah tekai mulut sungguh dah sebab masuk syurga. Sebab tu wajadilhum billati hi ahsan. Wajadilhum billati hi ahsan selalu. Kalau bahasa suruh bermujadalah, bahasa bergawa bergapa dia berdebat ni billati hi ahsan. Suara ahsan, bahasa ahsan, akhlak ahsan, isi kata ahsan. Payah lah atuk tu. Payah. Kalau tak boleh atuk tak usah berdebat ah. Tak usah balah, tak usah duk bahas dia panggil zaman dulu dia panggil bahas. Tok guru ni bahas tok guru ni. Nah, anak murid yang jadi jerah. Tok guru berjerah juga. Nah, tu. Ya goleknya ada siapa situ tu payah orang nak nak jadi mari ahsan tak ada. Bila wajadilhum tak ada billati ahsan, itu adalah dosa dah. Tak ada masalah je dah. Sebab tu berhenti. Kalau kita rasa kita tak betul, berhenti boleh pahala juga. Kalau kita rasa kata kita ni betul cerak dah. Tapi kita berhenti kerana kita nampak kata kalau kacau lagi nampak. Tak ada benda. Maka situ tu boleh pahala besar pada orang yang berasa tadi yang salah lagi. Ya. Jadi kelahi ni jauhkan selahi. Nah, jauhkan kelahi. Sebab itu pintu syaitan ni panggil. Nah, dan tidak ada satu perkelahian di antara dua orang melainkan syaitan yang ketiga. Jelas dah. Tidak ada kelahi di antara dua puak melainkan syaitan yang ketiga. Kelahi. Dan berseteru dengan yang lain. Allah letihnya. Orang dhaif belakang ni. Orang dhaif, orang seteru dengan orang. Nah, orang gagah tak seteru dengan orang. Nah, dia payah fikir semua balik molek. Fikir balik molek. Nah, positive thinking dia panggil istilah orang Inggeris. Mana katanya fikir pasal cerah, jangan fikir pasal gelap. Nah, kita kena mikir pasal cerah, jangan mikir pasal gelap. Barulah kita tak kriat. Bahawa tak kriat ni senang tegang. Tegangnya dalam sebelah tu. Dalam sebelah belakang tegang. 12 pintu bakhil. Allah hak ni pun boleh ke dia juga bakhil ni. Nah, padahal tak ada kena tu bayar duit. Boleh ke dia juga. Boleh ke pintu dia juga. Kupik. Kedekut tu lah belakang tu. Tak kasih sikit lah dua tu. Nah. Alhamdulillah. 13 pintu sum'ah. Nak orang dengar. Buat apa nak orang dengar. Dengar bahasa suruh puji tu lah. Bukan dengar suruh ambil pedah. Suruh dengar ambil pedah tu lain pula. Nah. Riak suruh tengok masih nak suruh puji dia, bukan nak suruh ambil pendah daripada dia tengok.
Kalau ada mek pedas tak apa supaya kita nak tu baik duit sedekah. Sedekah 1 juta ni orang tengok pakat tiru. Pakat tu baik duit 1 juta belaka. Tu tak apa, bukan riak untuk orang puji dak sebagainya. Nah. Bodoh. Bodoh dok lain juga. Nah, bodoh ni mana fikir tak siapa pandok. Pandok fikir dengan masalah yang berlaku ya panggil bodoh tu. Nah, kan duk sini dia tak hafal. Jadi bodoh. Duk titik alio tak tahu apa gitu. Dan jahil tak siapa agak. Orang tak siapa kepada kenyataan benar yang panggil jahil. Ikut barang putih, dia tak siapa ke putih, dia rasa tak karak. Ya jahil panggil, tak siapa. Nah, orang pandok-pandok belaka ni pandok. Nah, rendah. Nah, hina, jahil hina dia belaka. Innahu kana zaluman jahula. Asal manusia jahil. Islam wari barang nak hilang jahil, iaitu Quran. So iqra. Cara nak hilang jahil kena iqra sekarang, tak ada yang lain. Nah, iqra tiap-tiap orang, bukan kata tok guru yang di iqra kita je dengar, tak boleh. Baca belaka. Tok guru baca ayat belaka. Abang tu dah semaya, makmum baca juga. Bukan tu dengar takmih je dak. Nah, ada setengah dengar takmih, ada setengah tu takmih pun kena baca senyap. Sebab apa nak buka peluang kepada makmum baca tu. Dah tu makmum duk saja nanti amin semacam nyanyi ke makmum. Takmih pun hawaya. Nah, kerja banyak tak gana dah. Tak suruh makmum pandai berdoa. Suruh makmum kata amin sekarang. Maka situ satu kesilapan takmih. Salah. Hajar doa. Lepas tu asah duk buat berkerah berapa. Nah, asah kerah apa ambil tu. Takmih dah. Asah duk berkerah apa. Doa Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi hajar tak ada ambil kerah. Kadang-kadang yang ngajar duk tahu ngajar orang duk sekali ya. Ngajar duk tak kubur pun ada ngajar. Ikut temu mana orang ngajar. Ya doa ni sahabatku apa. Ya insya-Allah ada Nabi berdoa ni orang dengar, pasal orang pakat turut dia. Nabi berdoa orang dengar bukan semaah. Hak tu nak orang turut. Nah, buat gapo ni orang tengok, nak orang turut benda molek bukan riak. Buat gapo ni orang dengar bukan tujuan nak suruh puji, dan itu adalah bukan sum'ah. Sebab tu dalam sikit kita nak cekak sum'ah ni, kita kena duduk dengan as-sami'ul basir sama. Tak apa. Sami' ya sami', hei orang duduk dengar, Allah lah duduk dengar. Dan Allah duduk dengar, lain tak ada faedah apa duduk dengar kita dah. Allah dengar dah. Kita ni Allah Ta'ala dengar. Ya basir, hei yang duduk tengok. Orang lain tengok tak ada mana, tak ada makna sekarang. Nah, dan Allah tengok cukup. Nah, insya-Allah taala kita kena berasa gitu. Lepas tu kita buat gapo-gapo tu berasa kata kita duk bina bok kita tu. Tengok duk ngarang dua kali ngarang. Ngarang ni dua kali. Ngarang kitab saya duk ngarang kitab lah ni. Ni orang pengarang. Lepas tu ngarang kitab hak sikit lagi ni. Iqra kitabaka. Hak tu kena ngarang teruk juga tu. Kena duk ngarang ni, duk ngarang belan-belan. Ni kita kecak ni, duk ngarang kita. Dia dah ipung. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Bukan dalam Quran. Kepada Allah lah naik segala kalimah yang tayyib. Kita duk kecak naik kepada Allah. Dan naik ke Allah tak sedut kaluk apa lah. Tak sedut rupiah duk kaluk. Kalau kita duk buat dah jenis saksi duk ngarang kita. Tiap-tiap orang wajib ngarang tu. Ada pun ngarang kita dalam dunia tak ada wajib. Nah, tu siapa gagah karang, berfaedah ke orang. Siapa tak gagah tak apa. Nah, tak ada kena ngarang. Ada pun ngarang kita akhirat. Nah, maka tu wajib. Ngarang kita tu. Nah, kepada dalam Quran, kepada dalam surah tu Al-Isra tu. Nah, tiap-tiap orang tu Tuhan campak kepada dia ta'irahu. Nah, fi unuqih uyul. Nah, apa? Dan dia campak kepadanya. Nah, kepada tiap-tiap orang tu akan kitaban yalqahu mansyura. Kitab tu kitab hak kita dengar lah ni. Tiap-tiap orang kita dengan makan asyik ngarang, tidur ngarang.
Nah, bangun ngarai, kecak ni ngarai, duk ngarai. Bantu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Naik lagi, bantu. Komputer Allah Taala. Jadi, duk atas kita lah. Duk atas kita, setara mana kita ingat atau kita duk ngarai. Kalau tiap-tiap orang tu, dia berasa atas duk ngarai kita akhirat, yang nak dibaca sikit lagi, iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Oh, sedap benar. Ngarai lah ni duk ngarai. Tiap-tiap minit ni ngarai. Tidur ngarai, bangun ngarai. Allahu Akbar. Lepas tu pergi sikit lagi kita nak tengok kitab kita. Cukup tiap-tiap orang baca, masya-Allah. Orang yang tak say kat Allah, ya kata. Ya tak say orang hak juha umqra'u kitabiyah. Ni kita aku ni pakak tengok. Pasal ngarai malak dalam dunia. Kalau ngarai dia tak malak, oh. Gapo ya. Nah, gapo kita ni, ya tak say kita ni. Tengok cuma sajalah kita dia. Auzubillah minasyaitan. Ya umat Islam, wajib kamu ngarai kitab sana. Allah Taala wi kepada kitabmu untuk kamu baca tu, iqra' kitabaka, kitabmu. Nah, Quran ni kitabullah. Akhirat esok kitabmu. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah comenya ajar kamu ya Allah. Alhamdulillah lakal hamdu wasyukru ya Allah. Ya. Itu orang panggil sum'ah, riya, bodoh dan jahil. Di antara pintu belaka. Cara nak katuk pintu sum'ah, kita kena ingat kata kita tu ada as-sami'. Doa kita seumur ni. Hak ni tak pelak sikit abot, satu kalimah tak pelak ni. Tapi kalau kita baca ni orang dengar manusianya tuli pun dah. Nya tak usah dengar berlambak. Dia dengar jaga-jaga hak tu banyak sikit, lepas tu tak dengar langsung berlambak. Kalau dia dengar habis tak ada buat apa pada kita. Tak ada pasal apa. Bagi tak ada pasal ni kita kalut banyak dalam dunia ni. Na'udzubillah insya-Allah. Kalut dengan bagi tak ada pasal, lupa kepada bagi ada fasal. Na'udzubillah minasyaitanir. Ya Sami' ya Basir, anta tasma' wa tara. Mung nampak, mung dengar ya Allah. Nah, faghnina an sum'atin nas, waghnina an ru'yatin nas. Nah, jangan jadi kita duk gaduh dengan orang, duk tengok dengan manusia, duk dengar, tak usah gaduh. Terkaya. Aghnina bi fadlika amman siwak. Fadlika bi sum'atika, bi sam'ika wa basarika, tu di antara fadlika. Nah, Allah makfini bi halalika wa haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. 14 pintu tamak. Allah, ni tak cukup ke dia, tak ada harga sungguh. Tak ada kan oyak ada haji ada penyakit atau apa penyakit dah, tak akan cukup situ. Masuk hospital apa kali dah, kerana makan lebih. Tak ada orang hospital mati kerana lapar, tak ada. Iya guys, subhanallah. Kerana makan lebih belaka, kecil manis kerana makan lebih. Darah tinggi kerana makan lebih. Nah, penyakit jantung kerana makan lebih. La ilaha illallah. Jadi gaut kena makan lebih belaka, tak ada. Makan kurangnya, golek-goleknya, makan tak kena waktu, bukan makan kurang. Kena jadi gastrik, jadi perut kapak. Bukan makan kurang, tak kena waktu, banyak ke. Ada juga hak kurang tapi nak ambil 1% berpayah. Sebab tu kita tak payah. Tak usah duk tamak lah. Bagi hak Tuhan tentu pada kita sekuk, tak boleh 2 kuk. Bagi Tuhan 10 kuk. Tak boleh siapa nak lari boleh 10 kuk, tak boleh. Mana boleh 10 kuk situ. Siapa nak lari dalam dunia, raja mana dalam dunia, tak boleh. Allah Ta'ala, nah, dia bagi dia tu qadaran maqdura dah. Halaba, ya Allah. Itu syaitan belaka ni. Ingin kemewahan hidup. Mau jadi hidup ni ke Allah mewah. Ya Allah. Mana tu ya Allah. Serta bazir. Bazir ni pun yang golek kerana mewah hidup dia bazir. Bagai boleh pakai. Nyak ni lagi pakai lebih. Allah bazirnya.
Lepas tu bazir pula dan satu makna yang sangat penting, iaitu gunakan segala barang kita milik pada jalan yang Allah Ta'ala larang. Dia panggil bazir belaka. Walau sekok pun beli rokok, bazir beli rokok abang dah. Jangan beli rokok. Nah, tu. Jangan isap, bukan jangan beli. Nah, jangan isap dulu. Kita isap hak orang kalau tak beli pun. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Nah, bukan mau make up dak. Jangan mau dulu lepas tu kap lah. Ya mau lepas tu kap. Lalu kap. Tak sah, tak kena mau make up tak kena. Nah, auzubillah minasyaitan. Pai syaitan belaka tu. Pai syaitan. Nangis. Mau make up ni. Mabuk buat apa? Nah, mabuk tak saya berhenti. Mana kata pai untuk nak jadi manusia ni mundur. Manusia mabuk, lepas tu nak tak sejalan. Tak sejalan ni mana katanya mundur. Orang maju kena jalan sama. Nampak tak? Pai membawa manusia mundur. Negara mundur. Siapa pakai pai ni, negara mundur. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. La ilaha illallah. Pintu terpedaya. Tertipulah dengan kejahatan. Iblis. Tak ada. Tertipu dengan kejahatan. Dia kata makan benda ni boleh duduk lama oleh syurga, kena tubik. Balik. Tak ada pahal salah. Pak kita duk pahal salah bamak agama ni. Duk wasa jela dah sembayalah ni kena tak kena. Pas bid'ah ni bagi hak syaitan sangat kena. Kena daripada maksiat lagi. Buat maksiat tak kena mana, buat bid'ah kena benar syaitan. Bid'ah mana apa? Buat ibadat pasti tak kena dengan hak Nabi. Dia panggil bid'ah lalu dah, tak ada apa. Nah, malaikat barang-barang hak jauh-jauh pada ibadah tak apa. Semaya, puasa, haji, hak tak kena dengan Nabi tegak, zikir tak kena dengan Nabi tegak. Nah, dia panggil bid'ah. Bid'ah ni ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Lebih dikasihi kepada syaitan daripada maksiat lagi. Padahalnya bid'ah salah tu daripada maksiat dah. Nah, ya Allah. Jangan. Nah, pintu terlalu cinta kepada harta dan pangkat. Jalan lakon supaya 14 lebih kurang tu. Pintu jahat. Yuhibbunal mala hubban jamma yaladah. Nak pada pangkatnya kira, berebut tamneng, cah pala-pala. Nah, buat kerja kadang-kadang ada sungguh adanya tak sungguh kali nak tamneng. Sungguh nak kiap perawat, nak tamneng untuk dikiap perawat. Pergi style dia tak apa, koi pen lah. Sudah. Ada jugalah tu. Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Pintu jahat suka tak ada yang lain. Suuzon pada orang lain. Auzubillah minasyaitanir. Pintu mengacung. Allah, mengacung ni makna kata pelaga orang lah, pelaga orang. Mengupak. Allah, royak perihal orang. Nah, perihal orang. Nah, perihal hak sungguh. Bukan hak tak betul bukan mengupak, tu bahang. Nah, bahang dengan mengupak dia tak kasih sikit kat situ. Nah, goleknya orang mengupak ni bahang dia dah. Abak yang tak ayat 100% betul dengan hak orang berlaku tu. Dia kena lebih persen, berapa lebih tu bahang dia dah. Mengupak pun syaitan, bahang pun syaitan. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Dan mengadu domba di antara beberapa pihak. An-namimah la yadkhulul jannah namam. Hadis sahih. Tidak masuk syurga orang bahim mengadu, orang bahim adu domba. Belaga, nah, pelaga orang, pelaga Yusuf dengan Ibrahim, pelaga Maria dengan Sofiah. Retina mudah pelaga. Dia ikat karai ikat retina ni. Yang mudah kemar kita nak mereka orang. Nah, jadi jaga-jaga. Nah, makcik kacak tahu, makcik yah kacak tak molek kepada makcik nah. Tu jaga. Cunah pun nak angin selalu. Ya kakak. Jaga-jaga. Nah, ingat molek supaya jaga. Jangan syaitan. Adu domba jangan. Bahang goleknya bahang. Kalau sungguh pun wajib kita sitrul aurah. Wajib kita tutupkan aurat orang. Orang ni becik orang ni tak usah royak tak becik. Kalau nak ayat terkena boleh, ayat suci sampai dia ayat terci. Abak bagi tahu ayat nambah ya tu balah orang ni. Jauhkan saudara kita daripada jadi mangsa persyaitan. La tu'inu ikhwanakum
Gapa dia ala syaitan aw li syaitan. Na'udzubillah. Kamu la tu'inu syaitan ala ikhwani. Afwan, astaghfirullah. Jangan kamu tolong syaitan untuk jadi jejak kepala saudaramu. Tolong syaitan tu dia royak benda tak molek ya nak ya panas perut ya belawai bedil takir mati. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Goleknya dia mau nak naiklah tu, belaga dua ni ada yang belaga dua ni hari ni boleh naik. Yang sahabat dua ni balah. La haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. 19 pintu khianat, menipu orang, dusta bohong terhadap agama. Syaitan belaka. Agama tak ada ayat, ya ada ayat atau agama lah ni. Auzubillah. Terutama kalau ia wasa tu pakai hadis pada hadis maudhu'. Tengok atik orang duk mengajar orang hadis tu sahih ke tak. Kalau hadis sahih, siapa kata faham hadis belah tu tengok syurahul hadis molek. Orang ju syarah hadis, siapa kata syarah kat tu, takut kita duk peling bagi hadis sahih dah ya panggil. Ad-dalilu sahih wal istidlalu batil ya panggil. Tu kat tu pula. Dalil tu sahih dah tapi cara istidlal tu tak betul. Ya kena dua-dua betul. Ad-dalilu sahih wal istidlalu sahih. Tak apa. Tu betul dengan berdusta di atas agama. Terutama baca Quran tu berat benar. Baca Quran ni tafsir tak kok lain. Tafsir ya nak kok no. Ya tafsir tu kok ya no. Tu yang panggil hak tu falyatabawa maq'adahu minan nar au finnar. Binalah mahligai dalam api neraka. Baca Quran, tafsir Quran tapi bina mahligai dalam api neraka. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Berdusta terhadap agama. Ya Tuhan belah ning Tuhan tak ada aja. Ya tadi Allah tu jaga umat Islam. Kecik Tuhan ni. Jaga punya ya apa dah? Dia yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Ya kata Allah tu atau Allah barang dia tak tahu. Jangan duk sifat Tuhan dengan barang Tuhan tak ada royak. Hadir dia. Kamu nak sifat ke Tuhan, sifatlah dengan sifat yang Allah Ta'ala telah menyifatkan dirinya atau Rasul menyifatkan diri Allah dengannya. Jangan duk sifat dengan akalmu duk sifatkan diri dia. Sebab itu yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun ataupun dusta terhadap agama Allah. Ya. 20 pintu neraka pada Allah ni umumlah. Rasul dan pemimpin Islam. Neraka pada 3 puak. Ati Allah atau Rasul wa ulil amri minkum. Neraka pada mana ni? Masuk dah syaitan, pintu syaitan. Dan pintu syaitan makna apa? Syaitan masuk jadi kita jadi mangsa pada syaitan. Jangan buka pintu itu ya. Bukan 20 ning hak ning ni saya mai duk apa-apa ramu-ramu gitu ya nak jadi wak contoh 20 pintu. Pintu banyak lagi. Segala benda yang maksiat pintu syaitan belaka. Buat jahat kat orang. Takir orang, bedil orang, pintu syaitan semua. Jangan duk. Tu. Buat kerusakan bang itu bang sini. Jalan belaka. Itu pintu syaitan ya panggil. Pintu syaitan ya. Banyak lagi ni saya bagi contoh sebab tu di atas ni saya kata antaranya. Mana setengah daripadanya antaranya tu makna gitu ya. Belum ada ke satu tu saya kata antaranya ialah bukan semua Ingatlah bahawa mana-mana satu daripada puluhan sifat-sifat mazmumah tercela itu atau keadaan dan perasaan buruk yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia itu syaitan dapat menguasai ke atas hati mereka. A'udzubillahi minasyaitanir. Allahumma a'idna minasyaitanir rajim ya Allah. Maka ketika itu ia mampu memerintahkan manusia supaya melakukan apa sahaja menurut kehendaknya yang jahat supaya bermaksiat kepada Allah. Seperti minum arak, minum dah ketang, isap rokok, deraka pada ibu bapa, deraka pada guru, deraka pada ketua-ketua, khianat amanah, malas semaya, zina mata, zina lidah, zina gapa dia syahwat, kemaluan, berkelahi,
Nyakiti yang lain, ya mari. Dan sebagainya, ya mari. Allahu Akbar. Sekolah syaitan ni, na'udzubillah min dzalik. Maka dengan itu, makna kata wajib kita segera tutup pintu kecelakaan itu. Tutup. Kalau ada rasa takabur, katuk. Nak katuk ke apa? Mari kita tengok sini. Nah, dan usaha bersihkan hati kita dengan cara minta perlindungan Allah. Katuk dengan minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada waswas syaitan derja. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan berkali-kali banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Dan berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Zikir kepada Allah. Nah, baca Quran. Zikir kepada Allah belaka. La ilaha illallah. Zikir kepada Allah. Serta sering berkeadaan wudu. Wudu ni di antaranya benteng kotor tubuh juga wudu. Seorang itu apabila tidur, dia tidur dengan keadaan wudu. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, malaikat tidur lekas selimut sekali dengan dia. Syaitan tak boleh masuk dalam malaikat tu. Kalau dia tidur lekas ada wudu lah. Nah, siapa cerah? Dia tidur dengan malaikat. Malaikat tidur kita, bata ma'akum. Nah, malaikat tidur bersama kita. Kami main malaikat. Allah. Nah, sedap kita tidur di negara molek dah kita baca molek. Malaikat jaga. Dia tak tidur malaikat. Malaikat tak tidur. Kita tidur dia jaga. Semuanya siapa pun dia jaga tu yang malaikat nampak tak molek kita. Nah. Malaikat tengok tak jaga Yusuf. Pelik sungguh. Malaikat heran. Nah, orang bakwa dah sepatut bakwa ni sebelum ada subuh sejak dia kena bangun lah. Tak bangun. Subuh pun tak bangun juga. Tu malaikat tu tak tahu naik kecek dengan Allah Ta'ala lah mana. Ya malaikat dia mari gileweng pukul apa? Ya pria tak panggil pukul, dia panggil pria subuh, pria asar, gileweng. Subuh ni malaikat hak ngahri mari, malaikat malam naik ni. Allah Ta'ala tanya, lahna hamba-Mu, hamba aku belah hana mu, kita tengok hamba aku belah hana. Padahal tu saya tahu dah. Tapi yang nak buat jadi rabuk. Malaikat tahu aku pergi duduk semaya. Aku kelik pergi duduk semaya. Sebab malaikat alim-alim mari piasan. Biar orang semaya tu mari. Biar orang semaya jemaah. Sebab tu orang tak semaya jemaah tu. Malaikat pelan juga nak ayat. Tak semaya jemaah asar, tak semaya jemaah subuh. Malaikat tahu nak dijawab kan tu hari tu tanya. Ini hadis sahih. Bukhari Muslim ya ta'aqabu. Buat malaikat ni duk bergilir wei. Pia subuh, pia biasa. Malaikat malam mai biasa. Malaikat tengah hari mai pia subuh. Ya? Tu dia. Lepas tu ya naik kita tanya sama. Nah, bagaimana keadaan hamba aku tanya. Dia jawab kata, aku pergi duduk semaya, aku kelik pergi duduk semaya. Oh, waktu jam bersatu. Bagi orang semaya subuh berjemaah dan orang semaya asar berjemaah. Allah comel sungguh. Sebab itulah hadis sahih. Nah, man sallal bardain dakhala al-jannah. Siapa semaya subuh dan semaya asar masuk syurga lah ia. Hadis sahih. Semaya sini supaya Nabi semaya lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mula semaya rumahmu bukan semaya la salata lah dia panggil. Semaya sungguh ialah semaya turut Nabi. Lah no semaya turut Nabi majmu'ah. Nah, semaya Jumaah ni adalah semaya turut Nabi lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, di antaranya semaya Jumaah. Bukan turut, bukan sekadar turut ya sujudlah no rakaatlah no dak. Dia semaya denganlah mana? Ya semaya Jumaah. Itu makna sallu kama ra'aitumuni usalli di antaranya. Ya, oleh itu maka marilah kita. Pagi tadi saya temu pelakar lah. Oh, ada pelakar kapal pun saya dah temu. Pelakar rak semak. Orang rak semak jadi makmum semaya 5 waktu. Pandai gaya tu. Jadi mana? Macam klik tu, pakai saya baklik tu.
Orang lain duk rak semak nak mengaji sekolah hari ni di Perahu mula semak ni. Dia ni rak semak orang di makmum. Rak semak makmum wilayah tau. Gajinya 27 kali ganda. Rak tuk wilayah tau. Ana sengga wallahi. Sudah mayang ambil gaji. Sudah mayang ambil 5 waktu. Iya tau. Lepas tu tak ada kena pakai duit semak. Ada kena pakai bayi syahadah tu syahadah ni tak. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah boleh semak dah. Lepas tu semak tak ada sekabut kata orang tok ngan. Kata tak boleh sepangan. Kolak kering tu 2 minit semak habis tak ada. Ada. Kolak kering kan. 5 minit semak punya sampai pagi. Habis licin dah, ketak dah. Hak ni tak boleh. Tak ada. Buka semua 24 jam nak semak pagi, semak petang, ikut semak bila boleh selalu situ. Malah kalau piatum tolong sebar sikit. Saya suka seorang pagi tadi kata jadi dia. Pandai. Orang pandai ya tu. Orang bijak buat apa. Nah, kat perempuan tahu tapi yang cak di tiap gerak buat tinggi, rak semak. Nah, tinggi pai besar buat wedding. Kalau boleh buat dia kapur malah benar ni. Nah, rak semak pen makmum gaji besar. Amin. Allahu akbar. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan berkali-kali dan berzikir ke Allah, ya. Ada wuduk semua ya, ada wuduk. Fak kita jangan hajar tak ada wuduk. Boleh sejak pada hari ni sampai bila jangan hajar kita telanjang. Tak ada wuduk ni tak ada pakai ya. Telanjang. Tak ada senjata. Al-wuduk silahul mu'min. Wuduk adalah senjata bagi orang mukmin. Orang tak ada wuduk ni orang tak ada senjata. Orang tak ada senjata, orang tak erti. Sebab tu saya duk kata banyak orang tak erti kata dunia ni ialah ba'dukum li ba'din adu. Orang tak erti konsep ni, tak ada orang, sikit sangat orang erti. Kata dunia ni, hayatud dunia ialah ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu adalah musuh pada sebahagian. Makna tu alam dunia ni stik peperangan, stik permusuhan, stik kantosu. Lepas tu di antara senjatanya wuduk. Baik semua tak ada payah sikit abuk. Alah, tak ada payah sikit abuk. Nak turun rumah, baik semayang. Lepas tu jangan duk buat mudah-mudah lah. Jangan duk makan benda pelat. Makan ikut kamu. Lepas mula perut punuh lalu. Punuh perut sebab apa? Kita makan tak betul. Makan tak betul, punuh perut. Punuh perut tak lekat semayang. Makan betul sikit kat perut kita. Nah, lekat semayang. Nah, bukan kena siapa duk dak ya tak ada puasa nak ketuk dulu dah. Sebab kita tak ada makan barang habis sing duk tembar perut tu. Nampak tak? Oleh itu maka ikhwan saya mesti berwuduklah kamu kerana itu adalah senjata untuk nak sekat dari syaitan. Syaitan takut orang berwuduk. Dan insya-Allah taala pada ni kita retina patut juga. Malaikat dia mari bulan ni ada arah hak tu lah tempat siap riak retina. Pai mari bulan ni ke Allah syaitan kene ke dia semaya apa dak. Zikir boleh tak saya juga. Ni buat borang belicing. Tak saya. Yang ingat tak boleh dah. Jadi peluk belah puasa. Bahawa tak boleh semaya dia peluk tak ada semaya. Retina dah. Kalau wasalah tu tak apa kena mana lagi makcik tu tak kena. Wasa susah Allah. Tak ada arah lah. Nah, barulah dia tu tak panjang tak tegak sudah dah 2 hari dah tak semaya lagi. Ada jugalah tu yang dia buat hubung ke dia. Nauzubillahi minasyaitanirrajim. Semua tu syaitan belaka. Syaitan apa pintu syaitan bagi orang retina. Pintu syaitan bagi orang retina iaitu mari bulan. Kena katuk molek lah pintu syaitan tu. Zikir pada Allah tak apa nah. La ilaha illallah tak apa, gapo tak apa. Nah, kerana itu adalah peluang kepada kita katuk pintu-pintu syaitan nak masuk kita apabila kita tu tidak sempurna dari segi fizik kita ataupun tubuh badan kita. Di antara contoh termasuk ke syaitan jin ke dalam badan manusia. Contoh dah. Hampir-hampir ijma' di kalangan ulama Islam bahawa berlakunya kemasukan syaitan jin ke dalam tubuh badan manusia. Yang masuk yang panggil masuk jin, masuk
Masuk atu bahasa kapang tak. Oh, mari temu orang masuk atu kan. Masuk atu, masuk jin tak tu lah. Sungguh Pak ni. Ijmu', hampir ijmu'. Di antara isyarat Allah pada ayatnya auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dari suratul jin. Ayat ni lah. Maksudnya dan sesungguhnya adalah lelaki daripada manusia. Sebut lelaki masuk perempuan dalam Quran ya. Sering meminta, kecuali bab saka lah. Kalau bab lain masuk perempuan kata. Sering meminta perlindungan dengan lelaki daripada jin. Jin ada yang tatina juga. Bab jin beranak perita juga. Nah, tu dia. Di kawasan dikuasai oleh jin bagi orang-orang yang tidak bertuhankan Allah. Zaman dulu ada berdoa ni, jamu telah ke benar-benar saya dah ni. Nah, saya dah. Alhamdulillah mullah bapa Allah yarham. Diperak dia beli cing apa-apa benar-benar tak ada. Ni kubur ni dalam pondok ni dulu pakat jamu kat demo sikit sebanyak. Lah ni alhamdulillah sahabat kita mari habis. Ada lah. Tok ni beli cing. Ya, jin ni jangan kita halah dia. Halah dia pakai halah, jejak dia halah. Ya jin nanti ya jejak dia tak urut. Sebabnya inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni tak urut. Kalau orang gagah dia tak agak tipu, ya Allah ya Allah. Tapi kalau orang tak urut, jejak dia jagalah. Sebab tu jin ni kena kat orang tak urut. Orang tino, budak halus, orang tua nyuk-nyuk. Lepas tu orang sakit. Lepas tu orang jahil. Tu tak urut ilmunya, tak urut hati orang jahil. Tak urut iman. 5 perkara tu mangsa kepada jin syaitan, auzubillah. Maka dengan itu para jin menambah perasaan gerung atau bertambah jahat pada hati manusia yang tunduk pada dia. Tok Datu, jagalah puak kita tek ni dek. Yalah belaka. Yang ngusik juga. Tak boleh kelipannya hingguk dia. Hingguk. Ya boleh. Ya dah ada ni dah ada dia dengar kita mengajar. Dah. Baik tu saya panggil sama dia. Ya kita duduk saya ngajar juga. Maksud saya jin ni makna kata pasal dia dah. Dia semaya sejak kita. Dan kita ngajar ni sebut tak dia ya kata la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dia masuk neraka juga menghejing. Nah, masuk neraka juga bukan kata kata jadi pada api makan api lah mana tu. Tanah makan tanah boleh jangan kira. Kita buat tanah awak apa boleh tanah makan kita habis cing. Nah, sepatutlah tak ada masalah tu. Jangan duk pakai akal syaitan sangat tu, syaitan belaka tu. Dan Tuhan kata minal jinnati wan nasi ajma'in, mana kata jin ada dalam neraka tu. Hei jin percaya taklah kat ayat ni dah. Insya-Allah taala. Supaya kamu tu jangan jadi ya jin tak lebih pada manusia. Manusia lebih pada jin. Nampak? Rasul jin tak ada, nabi jin tak ada. Jin turut manusia. Ya kena manusia benar pada dia. Nah, reti tak jin lah, mung kena halah pada manusia. Supaya kamu tu reti tepat mung. Mung dia jejak orang tak gerak ya. Nah, gagah pun tak boleh nak main. Nah, dengan itu maka para jin menambah perasaan gerung dan bertambah jahat pada hati manusia. Jin pun ya dik. Hidup kejar, kau takut manusia, tambah jahat. Kau berasa kata jin ada power, ada kuasa. Sebenarnya tak ada. Power bagi jin sebab kita ada ke dia. Jangan ya. Inilah buah kemasukan syaitan jin ke dalam tubuh badan manusia. Saya biasa kecek dah ni. Nah, nanti kita tengok bagi depan sini dah. InsyaAllah ta'ala. Masa sudah sampai. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.